berjumpa lagi untuk video pada hari ini. Okey, so kita terus kita tengok. Okey, so kalau macam video sebelum ni cikgu dah maklumkan, kita akan ada dua subtopik dalam tajuk ini. Okey, tapi kita masih lagi fokus pada subtopik yang pertama, okey, iaitu pengukuran. Hari ini kita nak tengok tentang kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Okey, di mana cikgu harap pada akhir video nanti, okey, murid-murid dapat menerangkan dengan contoh, okey, kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Okey, seterusnya murid-murid juga cikgu harap dapat memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas SI. Okey, so kita tengok pada skrin. Okey, so cikgu dah tulis kat sini. Kita recall balik sikit apa yang kita telah buat dalam video sebelum ni. Okey, kita tahu kuantiti fizik tu ialah apa? Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Okey, so kalau kita nak ukur, kita kena ada objek yang nak diukur dan ada alat untuk mengukur. Okey, so kalau murid-murid lupa, boleh tengok balik video yang sebelum ini. Okey, so hari ni kita fokus pada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, so kalau kamu boleh tengok dekat skrin, okey, kuantiti asas ni apa? Kuantiti asas ni ialah kuantiti fizik yang tak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Okey, bagaimana pula dengan kuantiti terbitan? Okey, nama dia dah kuantiti terbitan. So maksudnya dia boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Okey, so kita tengok. Okey, kuantiti asas. So kalau sama yang kamu pelajari dekat sekolah, sama yang seperti ada dalam buku teks, kita ada 7 kuantiti asas. Okey, so kuantiti asas yang pertama adalah panjang. Okey, so biasanya simbol dia kita letak L, huruf L kecil. Okey, kemudian yang kedua kita ada jisim. Okey, labelnya sebagai M. Okey, masa pula. Okey, kuantiti asas yang ketiga, okey, kita labelkan sebagai huruf T kecil. Okey, dan yang keempat kita ada suhu termodinamik. Okey, suhu termodinamik kita labelkan sebagai T. Okey, T besar. Okey, so yang ni nanti kita tengok juga dalam bab 4 nanti. Okey, suhu sebenarnya kita boleh label dua. Satu kita guna simbol theta, satu lagi kita guna simbol T besar. Okey, tetapi simbol theta itu bukan kuantiti asas. Okey, so kita tengok suhu termodinamik ini adalah kuantiti asas. Okey, kemudian kita tengok arus elektrik, simbol dia I. Okey, yang keenam kita ada keamatan berluminositi. Okey, kita label sebagai I, V kecil. Okey, dan last sekali kita ada kuantiti bahan. Okey, kita label sebagai huruf N kecil. Okey, so kamu boleh tengok dekat skrin. Okey, cikgu dah tunjuk dekat skrin. Okey, kita ada 7 kuantiti fizik. Okey, kuantiti asas lah tu. Okey, semuanya kuantiti asas. Okey, tetapi cikgu label sebagai kuantiti fizik. Kenapa? Sebab kuantiti asas ni ialah kuantiti fizik. Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. So, kesemua 7 kuantiti fizik yang ada dalam jadual ini ialah kuantiti yang boleh diukur. Okey, so kamu boleh perhatikan bagi setiap kuantiti fizik yang cikgu nyatakan, cikgu dah letakkan apa simbol kuantiti fiziknya dan apa unit SI-nya. Okey, so untuk unit SI ni sebenarnya kamu telah pelajari dalam mata pelajaran sains semasa di tingkatan 1. Okey, so boleh recall balik pelajaran tingkatan 1 untuk tengok balik apa itu unit SI. Okey, so dekat sini cikgu dah senaraikan. Kamu boleh tengok unit SI untuk panjang ialah meter, untuk jisim ialah kilogram, untuk masa kita gunakan unit saat, untuk suhu termodinamik tadi kita gunakan unit Kelvin. Okey, kemudian arus elektrik unitnya adalah ampere. Okey, untuk keamatan berluminositi unitnya adalah candela, manakala untuk kuantiti bahan, okey, unitnya adalah mol. Okey. Okey, so kita tengok sedikit apa alat pengukuran yang kita nak gunakan untuk ukur setiap kuantiti asas. Okey, so yang pertama kat sini kita ada panjang. So kamu boleh tengok untuk panjang kita ada pembaris. Okey, kita ada pita pengukur. Ni macam tali inci, kita ada tolok skru mikrometer dan angkut vernier.
Okey, so semua ni adalah untuk alat pengukuran untuk mengukur kuantiti asas panjang. Okey. Okey, kedua kita ada jisim. So jisim tadi kita tahu unit SI dia adalah kilogram. Okey, tetapi kalau kita nak gunakan nak cari jisim, okey, kita boleh guna dekat makmal ni kita ada neraca elektronik. Okey, so kalau macam dekat pasar ke, okey, kalau beli ikan ke apa semua, so dia guna penimbang macam ni. Okey, dan ini adalah penimbang jisim jisim badan kita. So kita ada 3 jenis neraca. Okey, so ini untuk ukur jisim dalam unit kilogram. Okey, seterusnya kita ada masa. Masa tadi unit SI-nya adalah saat, tetapi kita juga boleh gunakan unit-unit lain. Okey, tetapi kalau kamu nak buat pengiraan, kamu kena tukar kepada unit SI. Okey, so kita ada jam randik analog, okey, jam randik analog, jam randik digital, dan ini adalah jam tangan kita. Kadang-kadang kita boleh guna jam tangan kita juga untuk menentukan masa. Okey. Okey, seterusnya cikgu ada dekat sini ialah alat untuk mengukur suhu termodinamik. Okey, so kita tahu suhu termodinamik tadi unitnya adalah Kelvin. Tetapi kalau kamu tengok dekat sini, okey, ini adalah suhu dalam bacaan termometer ni dalam bacaan darjah Celsius. Okey, yang kedua ni pun darjah Celsius dan yang ketiga ini pun darjah Celsius. So macam mana kita nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin? Okey, so sebenarnya kamu kena tukar dengan menambahkan 273 Kelvin kepada bacaan degree Celsius ini. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, kita tengok dalam video bab 4 nanti. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, untuk arus elektrik, alat pengukuran yang sesuai untuk mengukur arus elektrik. Okey, sebab kita nak unit ampere tadi kan. Okey, so kita ada dekat sini microammeter. Okey, microammeter. So dia mengambil bacaan yang lebih kecil lah. So micro tu cumalah imbuhan. Okey. Kemudian kita ada juga ini adalah ammeter digital. Okey, dan yang ketiga ini biasanya ammeter ni kamu biasa tengok di dalam makmal. Okey, so sama je, semua ni untuk ukur arus elektrik. Okey, seterusnya kita tengok untuk mengukur keamatan berluminositi. So apa benda keamatan berluminositi ni? Okey, sebenarnya kita nak ukur berapa cerah, berapakah kecerahan sesuatu cahaya itu. Okey, lampu ke, matahari ke, apa saja sumber yang mengeluarkan cahaya, contohnya skrin laptop, skrin handphone. Okey, so kita panggil itu keamatan berluminositi. So kita akan gunakan alat ini. Okey, so alat ini adalah alat untuk mengukur keamatan cahaya. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, untuk kuantiti bahan, okey, cikgu tak jumpa alat yang untuk mengukur kuantiti bahan, tetapi yang cikgu tahu, kalau kita nak tukarkan kuantiti asas kuantiti bahan ni dalam bentuk mol, okey, so kita tengok dalam kimia kamu ada belajar ni, 1 mol sama dengan 6.022 darab 10 kuasa 23 atom, di mana 1 mol ni lebih kurang sama dengan 12 gram karbon. Okey, so yang ni dalam fizik kita tak tengok sangat. Yang ni kamu akan banyak guna dalam subjek kimia. Okey, so kamu boleh tengok dekat sini kuantiti terbitan pula apa. Okey, kita dah habis kuantiti asas tadi. Kuantiti terbitan ni ialah kuantiti fizik yang kamu boleh terbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Maksudnya kalau kamu nak terbitkan sesuatu kuantiti baru, biasanya kita gabungkan kuantiti asas kita tu. Sama ada kamu nak gabung secara darab ataupun secara bahagi ataupun menggunakan kedua-dua operasi. Okey, so dekat sini kamu boleh tengok contohnya. Okey, kalau hal laju, okey, rumus dia yang asal ialah hal laju ialah sesaran bahagi masa. So kita tahu sesaran itu ialah kita dapat daripada kuantiti asas panjang. Okey, masa juga ialah kuantiti asas. Maksudnya apabila satu kuantiti asas kamu bahagi dengan satu kuantiti asas, maka kamu dapat satu kuantiti terbitan. Okey, kuantiti terbitan yang ni kita namakan dia hal laju. Okey, sama juga dengan pecutan dan
daya. Okey, cuma cikgu nak tunjuk dekat sini, kamu boleh tengok kadang-kadang unit SI ni kita guna unit yang kita dapat daripada gantian unit kepada sebutan dalam formula. Tetapi macam contoh daya, kita juga ada simbol unit SI yang khas, nama khas. Okey, selain daripada unit SI kgms -2, kita ada juga nama khas yang kita boleh gunakan sebagai unit SI bagi daya, okey, iaitu Newton. Okey, so kita tengok kat sini, cikgu tunjuk lagi sekali contoh. Kalau kamu nak tukar, okey, kuantiti terbitan, kita masuk dalam rumus. Okey, so kita ambil contoh. Okey, kalau kamu nak ada kuantiti terbitan ketumpatan, kamu nak tahu apa unit bagi ketumpatan. Okey, so kamu tak ingat, kamu boleh tengok senarai formula ketumpatan ialah jisim bahagi isi padu. Okey, ini V besar. Okey, V besar. Okey, jadi ketumpatan ialah jisim bahagi isi padu. So macam mana nak dapat isi padu? Contohlah kita ambil satu bongkah cube. Okey, so kalau isi padu dia mestilah panjang, darab lebar, darab tinggi. So kita ada kuantiti asas dia ialah panjang, darab panjang, darab panjang. So kamu boleh gantikan unit dekat sini. M jisim tadi unitnya adalah kilogram, manakala panjang tadi unitnya adalah meter. So bila meter, darab meter, kita dapat meter kuasa 3. So akhir sekali unit SI yang kamu dapat bagi ketumpatan ialah kg m -3. Okey, so untuk menguji kefahaman kamu, cikgu bantu kamu untuk menjawab soalan latihan formatif 1.1. Kamu boleh tengok soalan asalnya ada di dalam buku teks, okey, fizik tingkatan 4, muka surat 9, soalan nombor 3. Okey, so soalan ini cikgu dah ubah suai sedikit supaya kita tidak ada unsur plagiat lah. Okey, so kita tengok Chandran dan rakan-rakannya telah menyertai satu permainan explore sempena Carnival Stamp di sekolah mereka. Okey, setiap kumpulan dikehendaki mencari dan membawa beberapa objek yang disembunyikan di sekitar kawasan sekolah dalam masa 20 minit. Okey, so kita tengok ada senarai yang diberi kepada setiap kumpulan. Okey, dalam kamu boleh tengok dekat skrin. Okey, bekas berisi sampel air kolam sebanyak 1.5 liter. Okey, seketul batu unik dari taman herba berjisim 235 gram. Okey, kemudian benang dari bilik jahitan berukuran 0.5 meter. Okey, dan kain kemah berukuran 6.3 meter persegi. Okey, so dia suruh kenal pasti yang mana kuantiti asas dan yang mana kuantiti terbitan dalam situasi di atas. Okey, so kita recall balik kuantiti asas kita ada berapa tadi? Kita ada 7 kuantiti asas. Okey, so kita tengok lagi kuantiti terbitan apa? Kuantiti terbitan ialah kuantiti yang kita boleh terbitkan daripada kuantiti-kuantiti lain tadi. Okey, ini cikgu recall balik. So bila kamu tengok soalan macam ni, so yang pertama kita ada 1.5 liter itu ialah isi padu. So isi padu ialah bukan kuantiti asas kan? So dia ialah gabungan kuantiti asas, kita jadikan dia satu kuantiti terbitan baru yang namanya isi padu. Okey, so isi padu ni adalah kuantiti terbitan. Okey, kemudian 235 gram ni apa? Ni jisim. So jisim adalah kuantiti asas. Okey, kemudian kita ada panjang benang itu 0.5 meter. Okey, so ini juga adalah kuantiti asas. Dan yang terakhir kita ada luas kain kemah itu. Okey, so luas adalah kuantiti terbitan. Okey, so kita semak jawapan kita. Okey, so betul itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Okey, so cikgu harap dengan perkongsian ini kamu dapat faham dengan lebih lanjut tentang kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kita jumpa lagi untuk next video.